رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ankabut ayat yang ke-69. Allah sebut walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan kami. Lanahdiyannahum subulana, pastilah kami akan menunjukkan mereka jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, sungguhlah Allah itu bersama-sama dengan orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masuk kepada nasihat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina, orang-orang yang selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kami. Lanahdiyannahum subulana, pastilah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menunjukkan mereka itu jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, dia selalu bersama-sama dengan orang-orang yang muhsin, iaitu orang-orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan menghendaki kita untuk kita sentiasa mendekatkan diri kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk kita selalu beribadat untuk kita mengenal Dia. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup. Bila mana kita memohon kepadanya, Dia mendengar segala dan semua permintaan-permintaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah silap dalam memberi yang dipohon oleh hamba Dia. Setiap orang yang berminta, setiap orang itu memiliki hajat-hajatnya yang tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada setiap hambanya mengikut hajat-hajat yang dia pohon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia maha mendengar. Dia mendengar semua permintaan-permintaan kita. Bahkan dia tahu semua hajat-hajat kita. Cuma dia nak kita menyebut di hadapan dia apa hajat-hajat yang kita nak. Sekalipun dia maha mengetahui, tetap dia nak kita berdoa pada dia untuk meminta hajat-hajat yang kita kendaki. Sebab doa ialah jalan untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki dia mendapat kebaikan, Allah bagi dia taufik. Apa dia makna taufik? Taufik maknanya an yuhyi lahu asbaba ma yurdihi subhanahu wa ta'ala. Taufik ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sebab-sebab untuk dia mendapat keredaan Allah. Itu makna taufik. Di sana banyak orang yang tutup lampu. Satu lampu. Banyak orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menjadikan satu moto dalam hidupnya, iaitu hidupnya ialah untuk mencari keredaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dalam hidup ni, bila nak mencari keredaan Allah, dia umpama seperti seseorang yang turun rumah nak cari rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyak rezeki, sebanyak itulah yang dia nak cari. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang dia cari rezeki itu bukan rezeki dia pun. Dia cari rezeki itu bukan untuk dia pun. Dia mencari rezeki untuk anak cucu dia. Sebagai contoh, satu orang businessman, dia turun daripada rumah, dia pergi berniaga. Jadi dia bawa balik ataupun dia memperoleh kejayaan, keuntungan yang besar daripada perniagaan dia, sampai berjuta-juta, sampai berbilion-bilion, sampai bertrilion kadang-kadang. Tapi dia bukan dia nak makan pun semua, bukan nak guna pun semua, sebab umur dia pun tak boleh pi sampai beratus-ratus tahun untuk menghabiskan rezeki-rezeki yang dia perolehi. Sebenarnya rezeki kita ni ialah yang kita makan, yang kita pakai. Itu ya rezeki kita. Selagi mana kita tak makan, selagi mana kita tak guna untuk pakai dan menggunakan dia, bukan rezeki kita. Maknanya kita mencari rezeki kadang-kadang lebih daripada keperluan kita dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih daripada keperluan kita dah. Jadi kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tua-tua niat betul. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia tanam pokok, dia buat dusun, dia tanam pokok durian. Dia kata bukan apa, untuk anak cucu. Maknanya hak dia kadang-kadang dia pun tak tahu, dia tanam tu dia tak boleh makan ke tak boleh makan tak tahu. Dia kata untuk anak cucu.
Jadi niat dia tu Allah kira sebagai satu sedekah. Niat dia tu Allah kira sebagai satu ibadat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya rezeki kita cari pun kita makan tak habis. Suatu di sana ada orang-orang soleh. Mereka tidak mengusahakan untuk anak-anak. Mereka hanya memberi ilmu pada anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ilmu ya anak-anak, bagi hantar sekolah, pondok, untuk mengaji, madrasah. Betul orang tanya, tak beli ke aset-aset untuk anak-anak? Dia kata, tak. Tak tinggal ke apa-apa untuk anak-anak? Dia kata, tidak. Jawapan dia, kalau anak-anakku orang-orang yang soleh, maka Allah telah mempersiapkan rezeki-rezeki mereka dah. Kalau anak-anakku sebaliknya bukan orang-orang soleh, apa hikmah, apa tujuan, apa kelebihan aku nak tinggal harta pada mereka? Ini orang soleh-soleh. Maknanya cukup dengan ilmu. Sebab ilmu, dengan ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menghasilkan taqwa. Bila orang tu ada ilmu, dia akan kenal Tuhan. Kalau tujuan dia belajar adalah untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau dia sudah ada ilmu dan nanti dia akan memperolehi taqwa, cukuplah. Sebab taqwa ialah sebaik-baik bekalan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala kata, buatlah bekal. Kerana sebaik-baik bekalan ialah bekalan taqwa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang pertama, kita mencari harta kebajikan, harta benda ialah untuk anak cucu. Niatnya adalah untuk mereka mendapat. Kalau kita mencari harta yang lebih, masalah Sayyidina Muhammad, itu untuk anak cucu sama, dapat pahala sedekah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mencari harta untuk orang yang telah mati, orang yang telah dulu meninggalkan kita. Maknanya macam mana? Bila mana kita bersedekah, sedekah ni siapa ajak? Sedekah ni siapa suruh? Yang pertama, mak ayah kita. Ayah saya ajak. Bila hari Jumaat, dia suruh ambil duit dalam bekas. Dia tak ambil duit 5 kupang. Lagi buh di masjid. Jadi maknanya, kalau kita bersedekah hari ini ayah kita ajak, berarti dia tetap mendapat pahala. Kalau orang ketua kita telah pun meninggal dunia, maka sedekah, maka pahalanya berjalan dengan sebab kebajikan yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, guru-guru kita. Jadi guru-guru kita, mereka menyuruh kita buat baik. Maka di antara suruhan-suruhan dan perintah-perintah dan ajaran yang mereka tinggalkan pada kita, hiduplah pemurah, bersedekahlah. Jadi kita menghimpunkan harta dan kita bersedekah, tujuannya adalah untuk orang-orang yang mati sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang yang kalau Allah nak dia mendapat kebaikan, Allah sediakan kepadanya jalan-jalan untuk dia mendapat keredaan Allah. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa segala dia bertindak, apa segala dia buat, semua Allah redha. Ada orang yang Tuhan bagi kat dia satu kelebihan. Dia ni kalau seseorang itu mendapat keredaan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia terlebih dulu dia diredai oleh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi berita gembira kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melalui jalan-jalan karamah, iaitu sama ada dia bermimpi ataupun orang bermimpi hal keadaan dia. Rasulullah beritahu kat dia, apa yang dia buat semua aku redha, kata Rasulullah. Maknanya orang yang sudah mendapat busyra macam tu ialah kerana hatinya tidak ada sebarang kepentingan lagi dalam hidup ni
kecuali kepentingannya hanya kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa yang dia buat, dia nak Allah redha kat dia. Lepas tu kata guru saya, ni kalam hikmah dia, sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah redha pada kita, kita hidup pun tak apa, kita mati pun tak apa. Ni kalau mendapat keredaan Allah. Maknanya orang yang mendapat keredaan Allah, setiap desah nafasnya diredai Allah. Maknanya bukan sakat waktu dia jaga, ketika dia tidur pun dia tidur dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bukan sakat dia hidup, dia mati pun dia duduk dalam keredaan Allah. Selagi mana tak kiamat, selagi mana tak bangkit hari akhirat, selagi itulah dia duduk dalam kebajikan, duduk dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat taufik. Taufik maknanya Allah mempersediakan kepadanya sebab-sebab untuk dia mendapat keredaan Allah. Sebagai contoh, ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebagai contohnya, lampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang yang hari ini kita dah dapat satu signal dan juga isyarat daripada Perdana Menteri kemarin, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dilanjutkan lagi perintah kawalan pergerakan ni sampai 14 hari bulan 4 yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Masjid tak dibuka pada orang ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang Tuhan dah pilih dia jadi imam. Allah pilih dia menjadi Bilal, Allah pilih dia menjadi Syiah. Tapi ada imam yang dah tak menjalankan tugasnya sebagai imam. Ada muazzin yang tak jalankan tugas sebagai muazzin. Ada Syiah yang tak menjalankan tugas sebagai Syiah. Nama ya ada tinggal tapi tak buat kerja pun. Dia main seminggu sekali ya jadi imam hari Jumaat. Jadi bila orang yang Tuhan bagi taufik pada dia, dia sedar diri dia imam, dia akan pastikan dia akan selalu datang sembahyang waktu menjadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang yang saya selalu cerita. Dia ialah bekas imam Masjid Zahir, Tok Teh Ku Ahmad, Tok Nakan kami, sallallahu alaihi Muhammad. Dia lepas jadi imam dia Zahir, lepas pencin balik jadi imam di kampung Tok Keling, sallallahu alaihi Muhammad. Saya malu kat dia. Dia orang mengaji, dia orang pondok, dia orang lama. Setiap hari Selasa saya mengajak, setiap hari Selasa selalu dia tunggu. Maknanya walaupun dia berilmu tapi dia tak tinggal balik ilmu, dia duduk mengaji juga. Saya suka dia tunggu, pasal kalau salah nanti dia tegur. Kalau salah saya mengajar, dia boleh tegur. Habis mengajar, bayar isyak, lalunya dia suruh saya jadi imam. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis jadi imam, bayar isyak, sallallahu alaihi Muhammad. Orang bayar sunat, dia bayar sunat, orang balik, dia tak balik lagi. Adalah apa yang dia buat dengan Tuhan, apa munajat dia, apa yang dia berhubung dengan Allah, hanya dia yang tahu dia dengan Allah. Dialah yang paling akhir balik, tutup lampu, tutup kipas, tutup tingkap, tutup pintu. Kalau dia tak pergi semayang, tapi masjid, orang tahu. Orang tahu dah tak sihat. Memang betul. Setiap orang yang pergi masjid, bila tengok dia tak ada, orang akan singgah di rumah dia. Oh, tak sihat. Orang ziarah dia. Tak pergi masjid, orang tahu lah tak sihat lah tu.
Pada hari dia nak mati, dia mati asap. Esok nak mati, hari ni sakit. Bila sakit ni, langsung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, dia suruh dibawa ke hospital. Bila sampai di hospital, duduk sampailah malam, siang, esok, zuhur, asar. Asar tu, sallallahu alaihi Muhammad. Asar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahulah sama ada dia ambil wuduk kat dia ataupun tak. Tapi dia kata dekat isteri dia, hari ni kalau abang mati, simpan selepas isyak. Dia kata, hari ni kalau abang mati, simpan lepas isyak. Isteri dia apa? Lepas dia kata tu, dia angkat tangan, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Habis umur Pak Bu. Lepas angkat takbir mati. Cu dia, hemanya hebat. Tu katakan, wa inna Allah la ma'al muhsinin. Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang selalu berbuat baik dengan dia. Allah ni adil, dia tak akan mensia-siakan orang berbuat baik kepada dia. Dia mesti balas. Tuhan tunjuk sungguh kata dia mendapat keredaan Allah. Dalam hidup ni apa yang paling besar lebih daripada boleh pergi masjid, boleh pergi musalla. No? Dalam hidup ni, kalau pergi supermarket tak ada kebanggaan. Sebab di supermarket tempat syaitan pacak bendera. Kalau market pun tempat syaitan pacak bendera, super lagi lah. No? Kalau market pun tempat syaitan pacak bendera dah, supermarket lagi lah. Supermarket jangan masuk kaki kanan, kaki kiri. Kita market, kita masuk kaki kiri. Supermarket mungkin bersih, kita kaki kanan, kiri juga. Sebab tempat itu tempat orang galik. Masuk lagu macam-macam dah. Sebab itu kalau kita buka supermarket kita sendiri, bagi ada Quran, bagi ada zikrullah, orang berselawat, ada qasidah, nasyid, bagi orang tak lupa kat Tuhan. Jadi subhanallah, angkat takbir mati. Allahu Akbar. Maknanya betul-betul dia mendapat keredaan Allah. Seorang lagi tu menekan kami, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan Guru Haji Wahab Tok Klim, sallallahu alaihi Muhammad. Kami panggil Tok Wahab. Dia ni cerita isteri dia, Tok Wahab sallallahu alaihi Muhammad. Dia pada ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lagi seminggu ataupun 2 minggu nak mati, dia kata, duduk kata ke anak-anak dia, bawa aku pergi tengok rumah aku. Duduk dalam rumah lah tu, pergi tengok rumah aku. Dia suruh minta pergi tengok rumah aku. Rumah aku elok, dia kata. Quran Allah, Quran ni tulisan mah. Dia guru Quran. Saya ingatlah waktu saya sempat dengan dia, alhamdulillah lah sempat dengan dia, sallallahu alaihi Muhammad. Di masjid ni sebelum Jumaat, kalau orang kata Tok ni tazkirah dia mesti semua Quran dia. Hari ni kita baca Alam Nashrah, dia kata. Tengok betul baca macam mana Alam Nashrah. Jadi semua tazkirah hanya tak ada lain. Tazkirah hanya ialah memperintah betul Quran. Dia guru Quran. Daripada tok, mak, anak, cucu, Tok Kelim tu, semua anak murid dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi otak dia Quran ya. Dia duk cerita kebanggaan dia. Guru dia ialah Pak Wan Sulaiman Kedah. Guru di Raja Kedah tu Tok Guru Quran dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi lagi 2 minggu nak mati, dia kata rumah aku elok lah, jomlah buat pergi tengok aku rumah aku. Lama-lama isteri dia kata buat pergi lah. Akhir anak naik kereta anak dia berjalan nak pergi rumah taman lah, ikut lah. Depan lagi. Tengok dah masuk ni. Masuk masjid je Tok Kelim tu. Tu rumah dah. Turun kereta, dia tengok kubur. Amu cantik, dia kata rumah aku. Tuhan dah tunjuk tempat nak balik tu. Dia sakit,
Lepas tu pada hari Jumaat, salah semua. Tu imam Tok Keling waktu tu, Pak Tan Walid, salah Sayyidina Muhammad. Anak murid dia lah. Lepas pada mayang subuh Jumaat tu, berhenti rumah dia, ziarah, baca Yasin. Tengah baca Yasin itulah dia balik bertemu dengan Tuhan. Makna sebab itu kita ni, tanda orang yang mati baik ialah dia mati, dia sedang dibacakan Yasin pada dia. Sebab Yasin ialah merupakan bacaan surah yang ada yang menarik rahmat Allah. Maka tu maknanya Tuhan bagi dia balik diiringi dengan ayat Quran. Ni tuan-tuan, ni yakinlah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Maksud Allah SWT itu, dia bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat baik pada dia. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita dalam hidup ni, kejayaan kita satu ya. Bila mana kita boleh patuh pada Tuhan. Hak Tuhan suruh kita boleh ikut. Hak Tuhan larang kita boleh ikut. Kita patuh. Jadi kalau contohlah warga negara Malaysia yang baik, apa dia? Naik kereta tak belah traffic light. Double line tak potong double line. No? Tu warga negara Malaysia yang baik. Seorang Muslim yang baik ialah patuh pada Allah seperti warga Malaysia yang baik patuh pada kerajaan Malaysia. Soalan saya nama. Kalau nak kereta, soalan saya nama, tarik tali pinggang selalu. No? Dalam taman dia pun tarik tali pinggang juga. Bukan ada siapa pun, taman dia ya, tarik tali pinggang. Tu warga Malaysia yang baik. Jadi kita nak jadi warga Malaysia yang baik semata-mata. Kita tak menjadi hamba Allah yang terbaik. Bukan hamba Allah yang baik, tapi hamba Allah yang terbaik. Sebabnya mati baik ni ialah sebab hidup baik. Hidup baik, mati baik, insya-Allah. Jaminan Tuhan lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kata hidup ialah seni untuk mencipta kematian yang baik. Hidup ialah merupakan satu seni macam mana kita mencipta kematian kita yang terbaik. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina. Saya pernah tengoklah satu video. Video ni Allahumma salli ala Sayyidina, dia ni satu orang tengah sembahyang dengan anak dia. Anak budak dia kecil. Satu orang tu dia main bawa duit, dia main tinggal dekat kawan tengah sembahyang tu, dia pun patah balik. Lepas tu tengah sembahyang dalam masjid. Jadi dia main buh duit, dia patah balik. 3 langkah dia langkah Abu mati. Buh duit, 3 langkah jatuh. Allah SWT. Betul lah jaminan Allah bahawa Tuhan bersama-sama orang-orang yang baik. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti dia mati selepas dia sedekah. Sebab orang mati ni, dia yang paling teringin sekali ialah dia boleh balik dunia balik nak sedekah. Fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak di orang baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kejayaan kita adalah bila mana boleh patuh kat Tuhan. Hak Tuhan kata hak tu wajib, kita ikut. Hak mana Tuhan kata suruh, walaupun sunat kita tak tinggal, kita buat. Tentu duk kejayaan. Jadi anak-anak semua, kita semua masalah jangan tinggal amalan sunat. Amalan sunat ni usaha buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allah kata, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Apa ini? Betul azab. Salah Sayyidina Muhammad. Allah kata, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang berjaya patuh pada Allah dan Rasul, maka dia telah mendapat satu kejayaan yang besar. Maknanya, siapa yang hidup di atas muka dunia patuh pada Allah, dia akan mati dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Qala walladzina jahadu fina. Jadi ayat yang saya baca ni, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala
sebut bahawasanya orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan kami, bersungguh-sungguh nak dapat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersungguh-sungguh nak dapat Allah. Tuhan ni kita kena bagi hati kat dia, baru kita bertempat pada sisi dia. Sembahyang ni, kalau kita sembahyang, kita nak sembahyang ni dia kena ada satu perasaan rindu nak sembahyang. Ada orang perempuan ni dia ada masa dia tak sembahyang. Jadi bila masa dia tak sembahyang ni, dia bila dia sampai tu peringkat, dia kata dia nak tunggu sembahyang, dia rindu nak sembahyang lah. Ada macam ni, macam kita duduk sembahyang jemaah ni. Ada satu orang di kampung kami dulu, dia ni mati tengah orang duduk bang, perempuan. Masjid tak pergi lah, tak boleh pergi lah. Dia duduk tempat tidur tu. Tempat tidur ni, mata dia duduk tengok jam ya. Tak tahu berapa beratus kali tengok jam sebab nak tunggu waktu sembahyang. Allahu Akbar. Orang tua Datuk Keli tu. Jadi dia tu subhanallah, Allahu Akbar, dia tu tengok jam ya sebab nak sembahyang. Bila lepas tu waktu lohok kot dia mati tu, soalan saya, dia tengah dia tunggu sembahyang, pakai telekung lah, hayya 'ala solah, di masjid tu, rempah kat belakang. Mati tengah dengar azan sebab di hati dia sembahyang. Kita suka apa, hak tu lah kita akan mati ya. Kita akan mati dengan cara kita suka. Allahumma salli ala Muhammad. Satu orang tua di Kelantan, ni cerita Masuk Terobak ni. Waktu berlaku banjir besar di Kelantan dulu, habislah masjid masjid tak tenggelam, tapi kampung dah tenggelam. Kita boleh pergi masjid. Setiap waktu sembahyang, duduk di birai tingkap, tengok jalan pergi masjid, teringat masjid, rindu nak pergi masjid. Jadi hati duduk di masjid, badan duduk di rumah. Masalah SWT. Berapa hari banjir tu, masalah Sayyidina Muhammad, berapa hari banjir, suruhlah ayak sikit. Pagi maghrib subuh, suluh-suluh tengok, ayak dah suruh lah, nak pergi masjid lah. Nak pergi pun bukanlah curut sangat lagi pun, sakat lutut pun nak pergi masjid lah. Masalah SWT. Bini dia kata tak usah pergi lagi lah, nak pergi dah. Nantilah cerah sikit, panggil lah lohok-lohok, pergi kan, kata bini dia. Masalah SWT. Dia pun nak pergi ni, bini tak kata apa lah, rindunya hari tak pergi masjid, boleh pergi dah datang. Sampai tengah jalan, masalah Sayyidina Ahmad main banjir, ayak yang ke gelombang kompor tu bawa dia mati dalam perjalanan nak pergi ke rumah Allah, nak pergi masjid, mati. Tu Allah redha, Allah sedia sebab-sebab nak pergi dapat keredaan Tuhan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi itulah yang dikatakan Tuhan kata walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah nak dapat kami ni, nak dapat keredaan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Rupanya banyak jalan untuk mendapat keredaan Allah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, ni janji Allah, wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang selalu suka berbuat baik pada dia. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Insya-Allah, mudah-mudahan kita semua selalu hidup dalam keredaan Allah. Kita selalu mendapat keredaan Allah dan kita mati dalam keredaan Tuhan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك الله